Jarang ada hari Sabat jatuh pada satu hari bulan Januari. Ibadah pertama jatuh pada hari Tahun Baru. Mengenai setahun bermula dari ibadah, saya percaya bahawa tahun ini pasti banyak diberkati Tuhan. Tuhan memberitahu kita melalui Alkitab bahawa hari Sabat ialah hari berkat. Kalian semua, apakah ucapan berkat yang terbaik pada hari Tahun Baru? Secara tradisi di Korea, biasanya orang saling mengucapkan, terimalah banyak berkat, bukan? Hari Sabat ini bermula dengan berkat adalah sangat bermakna, bukan? Jadi, hari ini marilah pelajari firman Tuhan yang bertajuk Berkat Tuhan dan Hari Sabat. Sila buka buku Ulangan bab 28. Ulangan bab 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Tuhanmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bahagiamu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Tuhanmu. Ayat 3. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kantonganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kantongan kambing dombamu. Diberkatilah pakumu dan tempat atonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan, mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan, mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam rumpunmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Tuhanmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan, Tuhanmu, dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, maka segala bangsa di bumi akan melihat bahawa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Bukan ini sahaja. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Tuhanmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Tuhan lain dan beribadah kepadanya. Jika kita melakukan apa yang tertulis dalam buku Ulangan 4:28, Tuhan pasti akan membenarkan kita hasil hidup yang diberkati. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Diberkatilah buah kantonganmu dan diberkatilah tempat atonanmu. Kehidupan yang menuruti firman Tuhan ialah kunci untuk mendatangkan berkat dan kebahagiaan yang terbesar. Melalui masa ini, pada hari ini, saya harap anda memahakannya dalam hati sekali lagi. Melalui buku Kejadian, kita tahu bahawa hari Sabat ini ialah hari berkat yang ditetapkan Tuhan. Dikatakan jika ada hal yang boleh ditertawakan pada hari Tahun Baru, anda akan ketawa sepanjang tahun. Jika ada hal yang sedih pada hari itu, anda akan nangis sepanjang tahun. Sudah tentu, itu bukan firman kebenaran, tetapi Tuhan buat hari Tahun Baru bermula dari hari Sabat yang diberkati, supaya semua keluarga Sion diberkati. Pada waktu masuk dan pada waktu keluar sepanjang tahun 2022. Ini pastilah kehendak Tuhan untuk buat hari Sabat jatuh pada hari Tahun Baru. Bukan? Saya tiba-tiba mempunyai fikiran ini ketika menyediakan firman ibadah. Mari lihat buku Kejadian bab 2 ayat 1. Hari apakah Tuhan menentukan sebagai hari Sabat dan cara untuk menyambutnya? Bab 2 ayat 1.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Tuhan pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Di sini ada perkataan hari ketujuh dan berehat. Tuhan menciptakan manusia dan segala makhluk, lalu berehat pada hari ketujuh. Kerana hari itu, Tuhan berehat. Hari ini dipanggil hari Sabat, yang bermaksud rehat. Mari lihat ayat 3. Apakah kehendak Tuhan dalam hari ini? Lalu Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Apakah yang Tuhan buat pada hari itu? Tuhan memberkati hari itu dan mengutuskannya. Mengutuskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Inilah apa yang diajarkan Alkitab. Apabila kita melihat firman dalam buku Kejadian bab 2, hari ketujuh adalah makna yang sangat istimewa. Kalian semua, hari jadimu mempunyai makna yang istimewa, betul? Biasanya, makanan anda tidak istimewa, tetapi pada hari jadimu, anda menyediakan sup rumpai laut. Pada hari jadimu, matahari tidak terbit dari barat dan terbenam di selatan, bukan? Kehidupan seharian masih sama, tapi hari itu mempunyai makna yang istimewa, jadi anda menganggapnya istimewa. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan keenam, semua adalah penting. Tapi Tuhan meletakkan makna yang istimewa pada hari ketujuh. Dia mengutuskan hari itu. Dia juga menetapkan hari itu sebagai hari berkat sejak penciptaan dunia. Sejak itu, Tuhan berkata, pada hari berkat Tuhan ini, marilah kepada Tuhan untuk beribadah dan diberkati, serta menetapkan hari ini sebagai hari Sabat. Mari sambung dengan buku Keluaran bab 20. Buku Keluaran bab 20 ayat 8. Melakukan apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Siapa berfirman kepada manusia agar manusia tidak melupakan firman ini? Tuhan menuliskannya dalam Loh Batu 10 hukum. Jadi, antara hari penciptaan Tuhan, hari apa ialah hari Sabat? Tuhan berfirman, ingatlah hari itu ialah hari ketujuh. Selain daripada mengingatinya, Tuhan memerintahkan kita apa? Mengutuskannya. Firman Tuhan ini adalah mutlak. Tuhan menetapkan hari ini untuk memberkati semua manusia. Untuk berkat berlimpah-limpah, kita harus sentiasa tinggal di mana? Dalam firman Tuhan. Apabila kita mentaati firman Tuhan dengan baik, berkat seperti itu akan datang kepada kita. Sesetengah orang berfikir, Tuhan berkata bahawa tahun ini akan betul-betul diberkati. Tapi kenapa kehidupanku begitu penat? Kita perlu merenung diri sendiri dengan baik-baik. Dalam hidupku, adakah sebarang perbuatan yang buat aku kehilangan berkat? Pernahkah aku tidak mentaati firman? Apabila aku mentaati firman Tuhan dengan baik, aku dapat diberkati pada waktu masuk dan pada waktu keluar. Hari yang Tuhan tetapkan untuk memberi berkat tersebut ialah hari Sabat. Jadi, hari apakah dalam sistem mingguan ialah hari Sabat? Kini, ada gereja menyambut ibadah hari Ahad dan gereja yang menyambut hari Sabat pada hari Sabtu. Kebanyakan gereja menyambut ibadah hari Ahad. Ada orang berkata, bukankah sepatutnya pergi ke gereja pada hari Ahad? Namun, apakah yang Tuhan katakan tentang hari Sabat dalam Alkitab? Dia berfirman, ingatlah. Apabila kita berkata, Tuhan mengutuskan hari ketujuh dan menetapkan hari ini sebagai hari berkat. Banyak orang menjawab,
Apakah masalahnya menyembah Tuhan pada hari Ahad atau hari Sabtu? Hari itu tidak penting. Jika hari itu tidak penting, mengapakah Tuhan menentukan hari ketujuh dan menyuruh kita ingatlah hari itu? Hari adalah sangat penting. Untuk memahami hal ini dengan lebih baik, kita perlu melihat ajaran Tuhan melalui persembahan Kain dan Habel. Mari lihat buku Kejadian 44 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, isterinya, dan mengantunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebahagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan meindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini ialah adegan penting tentang ibadah. Habel dan Kain menyembah Tuhan. Namun, Tuhan menerima ibadah Habel dan menolak ibadah Kain. Hal itu kerana ada sesuatu yang tidak kena. Mari cari jawapan di buku Ibrani bab 11. Buku Ibrani bab 11 ayat 4. Kerana beriman, Habel mempersembahkan korban yang lebih baik daripada korban yang dipersembahkan oleh Kain kepada Tuhan. Dengan imannya itu, Habel diterima oleh Tuhan sebagai orang yang baik. Oleh sebab Tuhan menerima persembahannya. Kerana imannya itu, Habel masih berkata-kata sampai sekarang, meskipun dia sudah meninggal. Bagaimanakah Habel dibandingkan dengan Kain? Dengan imannya itu, Habel diterima oleh Tuhan sebagai orang yang baik. Korban dalam perjanjian lama ialah ibadah dalam perjanjian baru. Tuhan menolak persembahan Kain tetapi menerima persembahan Habel. Ada ibadah yang diterima Tuhan dan ada juga ibadah yang ditolak Tuhan. Masa ini, kita perlu meneliti perkara ini sekali lagi. Di sini tertulis, Tuhan menerima persembahannya. Memandangkan Habel seorang gembala, dia mempersembahkan anak sulung domba kepada Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan hasil tuaian. Kita dapat melihat sebab mengapa Tuhan menerima korban Habel dan menolak korban Kain dalam buku Ibrani bab 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Korban Habel ialah korban penumpahan darah. Dan korban Kain bukan. Kain yang dihalau dari Taman Eden ialah anak sulung Adam. Dan Habel ialah anak yang kedua, bukan? Tuhan memberitahu dua orang anak Adam bahawa pengampunan dosa tidak dapat diberikan tanpa korban penumpahan darah. Dan Firdaus yang terhilang tidak dapat dipulihkan tanpa pengampunan dosa. Jadi Tuhan mengarahkan mereka untuk mempersembahkan korban dengan darah. Habel menerima dengan ketaatan dan mempersembahkan korban dengan darah. Namun Kain mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan menurut pendapat sendiri. Itulah sebabnya Tuhan menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Kini, banyak gereja yang seperti pantai di tepi laut mendakwa bahawa mereka menyembah Tuhan. Namun, Tuhan telah menetapkan hari Sabat. Selain daripada hari itu, tiada peraturan lain ditetapkan. Kalau begitu, kita harus menjadi orang yang mencari dan menyambut hari Sabat dengan betul, bukan? Mari lihat buku Imamat bab 10 ayat 1. Anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perberaannya membubuk api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Ayat 2.
Maka keluar api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Keluarga Harun ialah keluarga imam. Apabila anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, iaitu imam, memasuki kemah suci dengan api yang tidak diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Api keluar dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan kedua-duanya, dan mereka mati di hadapan Yehova. Hal ini jelas menunjukkan bahawa ibadah yang disembahkan tanpa mengikut ketetapan, peraturan dan hukum Tuhan tidak akan diterima oleh Tuhan. Apabila imam membubuh api ke dalam perbaraan untuk memasuki kemah pertemuan Tuhan, api itu perlulah dari mezbah korban bakaran. Namun, Nadab dan Abihu tidak melakukannya. Mereka berfikir, api adalah sama. Apakah masalahnya? Jadi, mereka sesuka hati mengambil api lain dan memasuki kemah suci. Maka keluar api, lalu menghanguskan keduanya. Mari lihat buku Imamat, bab 16, ayat 12. Dan ia harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari atas mezbah, iaitu mezbah korban bakaran, yang di hadapan Tuhan, serta serangkup penuh ukapan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus, lalu membawanya masuk ke belakang tabir. Setiap kali imam memasuki kemah pertemuan, mereka perlu mengambil api dari mezbah korban bakaran. Mereka perlu menjalankan berbagai upacara seperti membakar kemenyan. Mari melihat buku Bilangan, bab 16, ayat 42. Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, iaitu kemah suci, maka kelihatanlah awan itu menutupinya dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya aku hancurkan mereka dalam sekejap mata. Lalu sujudlah mereka." Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, buburlah api ke dalamnya dari atas mezbah, dan taruhlah ukupan. Dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pertamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar dan tulah sedang mulai." Melalui buku Imamat, bab 16 ayat 12, dan buku Bilangan bab 16 ayat 46, kita tahu ada peraturan yang mesti dipatuhi. Imam harus membawa api dari mezbah korban bakaran apabila mereka memasuki kemah pertemuan Tuhan, iaitu kemah suci. Namun, menurut buku Imamat bab 10, Nadab dan Abihu membawa api yang tidak diperintahkan ke hadapan Tuhan. Cara ibadah ini adalah salah. Itu bukanlah cara yang diperintahkan Tuhan. Sebab saya menyampaikan firman ini adalah untuk menjelaskan bahawa hari ibadah dan peraturan ibadah yang diperintahkan Tuhan adalah sangat penting. Nadab dan Abihu adalah seperti pastor yang kini menjalankan pelayanan. Adakah keluarga Harun sebuah keluarga yang biasa? Menurut Alkitab, mereka ialah keluarga imam yang Tuhan pilih dengan membuat tongkat keringnya bertunas, bukan? Keluarga yang begitu hebat pun dibinasahkan Tuhan kerana mereka tidak menuruti peraturannya. Kalau begitu, bagaimanakah dengan hari Sabat pada hari ini? Ada gereja beribadah pada hari Ahad. Tak ada yang beribadah pada hari Sabtu. Kita hanya perlu menyembah Tuhan bila-bila pun. Kenapa hari itu begitu penting? Namun, Alkitab dan Tuhan menganggapnya sangat penting. Jadi, kita juga harus mempunyai iman untuk menganggapnya penting, bukan? Tuhan menetapkan hari ketujuh sebagai hari Sabat. Tetapi hari apakah ialah hari ketujuh pada zaman moden ini? Hal ini paling mudah difahami apabila kita melihat kalender yang kita gunakan dalam kehidupan harian. Dalam kalender tertulis Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat dan Sabtu.
Dalam kolom pertama ialah hari apa? Hari Ahad. Kolom yang terakhir, hari Sabtu. Hari pertama dalam kalender ialah hari Ahad dan hari ketujuh ialah hari Sabtu. Ada orang mungkin bertanya, bukankah negara lain berbeza? Hari Ahad ialah hari pertama dalam seminggu. Ini bukan dibuat sesuka hati oleh manusia. Sistem mingguan ada asal-usulnya. Mula-mula, Alkitab berkata, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dan hari ketujuh. Tetapi nama diberikan pada zaman kemudian. Jadi, hari pertama menjadi hari Ahad dan hari ketujuh dinamakan hari Sabtu. Hari ketujuh yang disebut dalam Alkitab ialah hari Sabtu menurut sistem mingguan, bukannya hari Ahad. Dalam kamus, hari Ahad ialah hari pertama dalam seminggu dan hari Sabtu ialah hari ketujuh dalam seminggu. Kamus bahasa Inggeris pun sama. Hari Ahad dalam kamus Webster ialah hari pertama dalam seminggu. Jika anda mencari hari Sabtu, ia tertulis hari ketujuh. Ada orang mungkin bertanya, tapi semuanya ini dibuat oleh manusia. Bolehkah anda tunjukkan dalam Alkitab hari apakah yang hari ketujuh? Ada dalam Alkitab. Mari kita lihat. Buku Markus, bab 16, ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, hari apakah ialah hari Sabat? Setelah lewat hari Sabat. Menurut sistem mingguan, seminggu ada 7 hari. Selepas hari ketujuh, kembalilah hari pertama. Urutan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam dan hari ketujuh. Berulang-ulang, bukan? Bab 16 ayat 1 sekali lagi. Setelah lewat hari Sabat, iaitu hari ketujuh sudah berlalu, Maria Magdalena dan Maria, ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Inilah Bapa yang menjelaskan kebangkitan Yesus. Hari apakah Yesus bangkit? Mari lihat ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, bangkit bermaksud kebangkitan, bukan? Jadi, antara 7 hari, Yesus bangkit pada hari apa? Dia bangkit pada hari pertama. Dalam Alkitab bahasa Inggeris tertulis, Yesus bangkit pada hari pertama dalam seminggu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Yesus bangkit pada hari pertama. Dia tidak bangkit pada hari ketujuh. Hari ini, sudah diketahui umum bahawa Yesus bangkit pada hari Ahad. Jika hari pertama dalam seminggu ialah hari Ahad, hari sebelum hari Ahad, pastilah hari Sabtu. Tuhan telah menyatakan ini dalam semua buku Injil gereja awal. Tuhan berkata bahawa dia berehat pada hari ketujuh. Pernahkah dia berkata bahawa dia berehat pada hari pertama? Tuhan berkali-kali kata dalam Alkitab, ingatlah dan kuduskanlah hari ketujuh. Jadi, hari ibadah yang Tuhan perintahkan ialah hari ketujuh, hari Sabat. Kita semua harus ingat bahawa hari Ahad yang Yesus bangkit ialah hari pertama dalam Alkitab, bukan hari ketujuh. Keluaran bab 31. Keluaran bab 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian. Akan tetapi hari-hari Sabat siapa? Sabatku
harus kamu pelihara. Sebab itulah apa? Peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahawa akulah Tuhan yang mengutuskan kamu. Hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Dalam Alkitab bahasa Inggeris tertulis, "You must observe my Sabbath." Di sini, must menunjukkan betapa pentingnya kehendak Tuhan ini. Ini bermaksud bahawa hari Sabat ialah peraturan Tuhan yang mesti kita patuhi. Tuhan berkata, "Itulah peringatan antara aku dan kamu." Jadi orang yang menyambut hari Sabat ialah umatku, dan orang yang tidak menyambutnya bukanlah umatku. Mari lihat buku Yehezkiel bab 20 ayat 20. "Kuduskanlah hari-hari Sabatku, sehingga itu menjadi peringatan di antara aku dan kamu, supaya orang mengetahui bahawa akulah Tuhan, Tuhanmu." Jika kita melihat firman ini, orang yang tidak menyambut hari Sabat tidak boleh menjadi umat Tuhan. Walaupun Nadab dan Abihu ialah imam, mereka menggunakan cara ibadah yang lain dengan api yang tidak diperintahkan untuk menyembah Tuhan. Jadi, Tuhan membinasakan mereka. Kain mempersembahkan korban yang tidak diperintah oleh Tuhan, kerana dia berfikir bahawa itulah persembahan yang lebih baik. Namun, Tuhan menolak persembahannya. Kita mesti cari dan memulihkan hari Sabat yang Tuhan suruh kita ingatkan. Alkitab mengajar kita bahawa apabila kita mencari sepenuhnya kebenaran Tuhan satu persatu dan tinggal dalam kehendak Tuhan, Dia akan memberi kita banyak berkat melalui hari Sabat. Sesetengah orang mungkin berkata, "Kini, banyak gereja beribadah hari Ahad. Tapi tidak bolehkah mereka mencari Tuhan dengan mulut dan bibir mereka?" Kain juga menyembah Tuhan sama seperti Habel, namun dia ditolak oleh Tuhan. 2000 tahun lalu, Yesus datang ke bumi ini dan memberi kita jawapan, "Kamu sia-sia menyembah aku." Dia memberitahu kita bahawa cara ibadah itu tiada pengampunan dosa dan keselamatan, dan kita juga tidak dapat mengharapkan kerajaan syurga. Mari lihat buku Lukas bab 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, pergi ke mana? Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Pada hari apakah Yesus masuk ke rumah ibadat? Pada hari Sabat. Beribadah pada hari Sabat ialah kebiasaan siapa? Kebiasaan Yesus. Yesus datang ke bumi ini dan memberi kita teladan dengan mengingati serta mengutuskan hari Sabat. Malangnya, hari lain selain hari Sabat diterima seolah-olah itu hari untuk menyembah Tuhan. Hal ini mulai menjadi kira-kira pada tahun 321 Masehi. Maharaja Rom Konstantin mengisytiharkan pada tahun 321 Masehi, semua hakim, pentutup bandar dan tukang harus berehat pada hari mulia matahari. Inilah bagaimana edik untuk berehat pada hari Ahad dikeluarkan. Pada masa itu, Mitraisme, iaitu agama yang menyembah dewa matahari, sangat popular di Empire Rom. Hari untuk menyembah Mitra ialah hari Ahad.
Apabila ibadah hari Ahad mulai memasuki agama Kristian sedikit demi sedikit, akhirnya agama Kristian menerima ibadah pada hari Ahad. Kalian semua, kita tidak sesuka hati menetapkan hari untuk menyembah Tuhan. Tuhanlah yang menetapkan hari itu. Marilah kita pelajari semua ajaran Alkitab dengan baik-baik dan patuhi firman Tuhan sehingga hari kita memasuki kerajaan syurga. Semoga semua keluarga kita diberkati Tuhan sepanjang tahun. Sekian, terima kasih.